warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang memberi salam pada pagi ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersua lagi. Pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi. Pada pagi ini kita dapat berada lagi dalam majlis ilmu. Cuma semalam saya minta maaf, saya tak bagi tahu awal-awal. Dan sebenarnya tak jangka pun petang tu baru dapat tahu nak buat rawatan. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan hari ini hidup tuan-tuan dan puan lebih ceria. Mudah-mudahan hari ini lebih sihat sedikit daripada hari semalam. Mudah-mudahan hari ini mungkin lebih sibuk dengan banyak aktiviti pelbagai lagi. Bagi ada anak cucu yang bersekolah dan mula bersekolah, jadi mungkin lebih sibuk sedikit lah pagi-pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pinjam nyawa lagi kepada kita. Jadi pada pagi ini kita masih lagi dapat bersua. Pada pagi ini masih lagi kita dapat berada dalam majlis ilmu ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbincang, kita akan bersembang, kita akan kongsi berkaitan dengan berprasangka baik dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa yang kita sangkakan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini berkisar tentang kematian lah, berkisar tentang kematian. Kita sentiasa berprasangka baik dengan Allah. Cuma pada pagi ini yang kita nak berprasangka baik ialah berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom kita terus baca insya-Allah pada pagi ini dalam perbahasannya mengenai husnuzan, iaitu bersangka baik. Ibnu Abi Ad-Dunya menambah riwayat di atas dengan kalimah, sesungguhnya ada suatu kaum yang telah dicampak ke dalam su'uzan, yakni bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka yang bermaksud, itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangkakan terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kalian, sehingga jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-Fussilat ayat 23. Jadi kalau kita tengok Ibnu Abi Dunya ni tuan-tuan, Ibnu Abi Dunya ni dia banyak cerita kisah-kisah kematian dan cerita. Ibnu Abi Dunya ni tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah dia tuan-tuan, sirah dia berkaitan Ibnu Abi Dunya ni, ya tuan-tuan, ini saya baca tuan-tuan, saya bacakan kepada tuan-tuan. Namanya tuan-tuan, namanya ialah Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais Al-Quraisy Al-Umawi. Adalah ulama ahli sunnah yang lahir di Baghdad pada zaman kekhalifahan Umayyah. Dan dia lahir di Baghdad pada tahun 208, permulaan abad ketiga Hijrah. Belajar dari ulama setingkat Abu Daud ni ialah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sama level dengan, maknanya sama-sama lebih kurang sama yang tahun belajar, mereka ni belajar tuan-tuan. Dan juga termasuk Abu Hatim, Ahmad Ibrahim, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dikenali menghasilkan karya yang sangat banyak, sehingga dikenali bahawa beliau membuat karya hingga 200 buku tuan-tuan pada zaman tu dah. Pada zaman tu pun Ibnu Abi Dunya ni pun telah menulis, telah menghasilkan hampir ataupun lebih daripada 200 buah buku tuan-tuan. Dan antara guru-guru yang pernah dia belajar tuan-tuan termasuklah Imam Al-Bukhari tuan-tuan.
Dan sebenarnya tuan, kita dalam berguru tuan, walaupun kita belajar dengan satu ayat, dia tetap jadi guru kita juga tuan. Jadi sebab tu para ulama dulu juga, mereka ni banyak guru. Ada je yang tidak mereka rasa tak selesai, mereka rasa tak puas, mereka akan tanya. Mereka akan tanya tuan, tanya guru tersebut. Sama ni, termasuk guru Ibnu Abi Dunya ni termasuklah salah seorang imam masyhur dalam kitab hadis, iaitu Al-Imamul Bukhari. Dan begitu juga Imam Muslim pun sama juga. Abu Daud sama, Abu Hatim, Ahmad bin Hanbal, Zuhair bin Hab, pengarang kitab Al-Ilm, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, Muhammad bin Al-Husain Al-Burjulani, dan ramai lagi tuan, ramai lagi. Ini guru-gurunya dan murid-muridnya tuan, terdiri daripada Haris bin Usamah, Ibnu Khuzaimah, Husain As-Safwan, Ibnu Majah. Ibnu Majah tuan, termasuk juga anak muridnya. Ibnu Abu Hatim ni adalah anak dia tuan, anak dia, iaitu anak kepada Ibnu Abi Dunya tuan. Ibnu Abi Dunya. Dia banyak tuan, dia salah seorang orang yang cukup zuhud pada zaman itu tuan. Dan kalau dibanding dengan zaman kita ni, jauh beza lah kita ni tuan. Jauh beza sangat. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW pernah mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Beliau bertanya, "Apa yang engkau rasakan?" Pemuda itu menjawab, "Aku sangat mengharapkan Allah dan takut akan dosa-dosaku." Kemudian beliau kena bersabda, "Tidaklah keduanya bersatu dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkannya dan ditenangkan rasa takut yang dialaminya." Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini satu tuan-tuan, ini satu cerita berkenaan ditanya ketika dalam keadaan kematian. Dan pernah juga salah seorang anak ulama tuan-tuan, waktu itu seorang ulama ni dia nak meninggal dunia tuan-tuan, dan ditanya oleh anak dia, "Wahai bapaku, apakah rasanya kematian? Rasanya sakit kematian, rasanya nak tercabut roh daripada nyawa, roh daripada badan. Rasa nak tercabut nyawa dan juga roh daripada badan, nak keluar roh daripada badan ni, bagaimana rasanya kematian tu?" Lalu tuan-tuan diceritakan kepada anaknya ulama tadi cerita, dia kata apa? Kematian ni datang kepada aku ni, aku rasa sakitnya kematian, aku rasa sakitnya sakaratul maut. Aku rasa sakit sakaratul maut ni, dia kata, seolah-olah semua gunung ganang yang berada di atas bumi ini dihempapkan atas dada aku. Ni seorang ulama ni tuan. Yang cerita ni adalah seorang ulama tuan. Dia kata seolah-olah keberadaan semua gunung ganang yang berada di atas dunia ini menghempap dada aku. Dan aku bernafas, aku menarik nafas seolah-olah daripada sebesar lubang jarum udaranya. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini ulama yang kita kata cintakan Allah, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa sayang Allah, Allah sayang dia. Dia pun tuan-tuan turut rasa seperti mana nyawa nak cabut dihempap dengan gunung ganang. Rasa dihimpit dada ni tuan-tuan, rasa diletak dengan benda yang sangat berat pada dada tu tadi. Begitu juga dahlah letak benda berat di atas dada. Lepas tu pula nak bernafas ni tuan-tuan, kena tarik nafas daripada lubang yang sebesar jarum. Kita tak boleh nak bayangkan tuan-tuan. Sakitnya sakaratul maut, sakitnya kematian yang berlaku kepada dia pada waktu itu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak tahu kita bagaimana tuan-tuan. Kita sendiri kita tak tahu bagaimana. Ni yang cakap tadi ni seorang ulama yang luahkan hati dia, yang luahkan perasaan dia, bagaimana rasa kematian tu sendiri. Allahu Akbar, beratnya lah tuan-tuan. Ini yang kita nak hadapi tuan-tuan. Semua manusia akan hadapi.
Cuma bagaimana rezeki seseorang, bagaimana keadaan seseorang sewaktu di akhir hayat dia, wallahualam. Kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan bagaimana di akhir hayat dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang yang sakit dan sakit. Kita tak tahu sakit dia tu sampai boleh bawa kepada kematian tuan-tuan. Mana terlampau sakit. Terlampau sakit. Contoh macam orang kena serangan jantung, sakit jantung. Jantung kena jantung sakit dikatakan tuan-tuan. Orang pernah kena kata sakit. Kita tak rasa ni, kita tak tahu tuan. Kita tak tahu. Tapi bagi orang yang dah pernah rasa kena serangan jantung ni, dia kata sakit. Sakit-sakit sungguh. Dan tuan-tuan, ada juga daripada kalangan kita tuan-tuan, yang kena serangan jantung tu tadi tuan-tuan, bila kena serangan jantung, terlampau sakit sampai habis nyawa dia tuan-tuan. Sampai Allah pisahkan roh dengan badan dia. Sampai Allah cabut nyawa dia tuan-tuan. Sakitnya tu tadi tuan-tuan sampai hilang nyawa. Betapa sakitnya wallahualam. Kita tak boleh nak gambarkan. Kita tak boleh nak bayangkan. Melainkan kita rasa sendiri. Bagaimana kita nak rasa? Kena mati lah. Kena mati pun kita rasa benda ni. Sebab dia datang hanya sekali. Mati bukan perkara main-main. Mati bukan perkara olok-olok. Mati bukan boleh cuba-cuba. Tak boleh tuan-tuan. Dia main sekali saja tuan-tuan. Dia datang kepada kita sekali saja. Bila datang sekali tu, dum kena tuan-tuan, mati, habis. Habis dah tuan-tuan, tak boleh lagi dah. Tidak pernah pula kita dengar dia mati sebab dia nak Allah nak bagi peluang pada dia, nak tahu rasa mati, lepas tu nanti dia hidup balik. Tak tuan-tuan. Melainkan kisah Ashabul Kahfi. Tu saja tuan-tuan. Kisah Ashabul Kahfi tuan-tuan. Yang ditidurkan tuan-tuan. Mati ni seolah ditidurkan tuan-tuan, tapi jasadnya masih ada, masih bernyawa tuan-tuan. Macam kita ni tuan, mati habis dah nyawa. Nyawa tu habis tuan-tuan. Macam mana kita nak cerita balik? Tak boleh nak cerita tuan-tuan. Kita tak boleh nak cerita balik. Aku mati tadi ni, aku rasa sakit sungguh, aku rasa. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh nak cerita balik kepada orang hidup. Malahan kita ni pula yang kita rasa kita nak hidup semula. Kerana apa? Kerana tak cukup bekalan. Kerana tak cukup bekalan, Allah, aku dah mati dah rupanya. Macam mana aku punya amalan? Macam mana aku punya sedekah? Macam mana aku punya sembahyang sunat? Macam mana aku punya harta? Macam mana aku punya pasangan, isteri aku, suami aku, anak-anak aku? Macam mana? Kita akan minta pada Allah. Nak balik semula, tak boleh dah tuan-tuan. Tak boleh dah. Mati habis tuan-tuan. Sebab dia main sekali ya tuan-tuan. Dia main sekali saja tuan-tuan. Mati, habis. Tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Langsung tak boleh nak buat apa-apa. Bila nak buat? Lah tuan-tuan. Daripada zaman sekarang ni lah kita nak kena buat. Sementara nyawa masih duduk di badan. Sementara Allah bagi nikmat sihat. Sementara Allah bagi nikmat rezeki tidak terhingga ni tadi kepada kita tuan-tuan. Inilah masa dah kita nak buat. Apa-apa pun yang kita nak buat sekarang. Hari ni kebetulan pagi lagi tuan-tuan. Kebetulan pagi lagi. Pagi ni cuba tambah hari ni. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Selain daripada mengaji Al-Quran. Kita dah mengaji dah lepas subuh tadi. Dah mengaji tuan-tuan. Alhamdulillah. Dapatlah baca Yasin sekali. Ini jadikan amalan tuan-tuan. Jadikan amalan. Lepas subuh buat bacaan Yasin. Apa semua jadikan amalan. Saya ni tuan-tuan kuliah dah nak mula. Kuliah dah nak mula. Dan nanti hari Jumaat ni saya dah bermula kuliah subuh. Hari Jumaat. Saya rasa kalau saya tak sempat untuk di sini, mungkin saya akan buat live kuliah lah tuan-tuan. Saya akan buat live kuliah lah. Cuma subuh tuan-tuan, saya tak ambil banyak. Ada satu tempat lah. Tapi saya cerita bab perubatan tuan-tuan. Subuh di masjid ni saya cerita bab perubatan. Jadi saya akan live cerita bab perubatan lah maksudnya tuan-tuan. Cuma waktu kuliah-kuliah maghrib yang lain, saya tengok macam mana keadaannya. Kalau boleh saya buat live, saya live kan. Tengok keadaan tuan-tuan. Malu juga tuan-tuan. Malu tuan-tuan. Kita nak letak live jemaah atau apalah ustaz ni nak buat live. Tapi sebenarnya saya cuba nak kongsi live tu supaya saya nak berterusan. Saya nak berterusan. Tapi saya rasa kuliah maghrib mungkin tak ni sangat sebab malam kita akan buat juga tuan-tuan.
Malam insya-Allah saya akan cuba buat juga untuk live. Sama ada kita akan mula 9 suku ke 9.30 ke. Paling-paling tidak 9.30 saya akan mula tuan-tuan. 9.30 saya akan mula sebelah malam. Mungkin saya paksa ubah lagi waktu sekali lagi tuan-tuan. Sebab kalau 9 suku saya masih berada dalam kereta. Masih berada dalam kenderaan. Paling-paling tidak saya balik bertolak daripada surau, bertolak daripada masjid jam 9 tuan-tuan. Jam 9. Ada tempat yang saya kuliah tu agak jauh sedikit. Ada yang dekat. Kalau dekat tu pukul 9 suku saya dah boleh on. Tapi kita ambil lah 9.30 tuan-tuan. Saya ambil 9.30. Lepas ni saya akan tukar live streaming saya pada jam 9.30 malam. Kalau malam lah. Pagi insya-Allah. Kecuali ada beberapa hari je tuan-tuan. Pagi tak masalah sangat. Ada beberapa hari saja yang saya tak boleh nak live. Itu pun mungkin saya boleh live sewaktu saya kuliah. Waktu kuliah saya akan live, cuba livekan terus tuan-tuan. Mudah-mudahan ada jugalah perkongsian-perkongsian yang tuan-tuan boleh dapat. Perkongsian dalam perkongsian ilmu. Tapi tengok tak banyak pun tuan-tuan. Tak banyak, ada beberapa kali je dalam sebulan kuliah subuh tuan-tuan. Jadi kalau cerita bab perubatan tu mungkin tak perlu live lah. Sebab kita malam saya cerita bab perubatan tuan-tuan, insya-Allah. Malam saya akan live bab perubatan. Dan kebanyakan di masjid dan surau yang saya kongsi malam cerita bab kematian tuan-tuan. Dia terbalik. Terbalik tuan-tuan. Saya buat di sini bab perubatan malam. Bab kematian pagi. Tapi kalau kuliah di masjid tuan-tuan, biasanya bab perubatan saya cerita pagi. Ada juga yang malam lah tuan-tuan, tapi tak banyak. Saya banyak perubatan ni saya hanya cerita di beberapa tempat saja tuan-tuan. Beberapa masjid. 3 masjid. 3 masjid dan ada surau tuan-tuan. 3 masjid saya cerita berkenaan dengan perubatan. Yang lain tu semua kematian. Bab-bab kematian. Cuma saya tak baca kitab ni. Ada kitab satu lagi. Ada 2, 3 lah tuan-tuan. 2, 3 kitab yang kita baca dalam di masjid dan surau berkaitan kematian. Salah satunya Waja'at Sakaratul Maut bil Haq. Tuan-tuan. Waja'at Sakaratul Maut bil Haq. Karangan Dr. Ais Al-Qarni. Nanti tuan-tuan tengok. Kalau habis yang nanti kita sambung yang tu pula. Dia cerita lebih kurang lah. Tapi huraian-huraian dia tu mungkin berlainan tuan-tuan. Sebab dia cerita berkaitan dengan kematian. Cerita berkaitan dengan alam akhirat. Cerita berkaitan dengan alam barzakh. Sama juga lebih kurang buku ni. Lebih kurang sajalah tuan-tuan. Lalu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cuma bagi tahu awal-awal, saya takut saya terlupa, tapi nanti saya cuba bagi tahulah dalam saya punya profil. Macam besok kalau kuliah subuh saya tidak ada program, tuan-tuan mungkin boleh tengok part yang lain tuan-tuan. Jadi boleh isi masa lah, tak pun tuan-tuan boleh mengaji lebih sedikit. Boleh mengaji lebih sedikit tuan-tuan. Antara amalan pagi tuan-tuan, amalan pagi yang kita jangan tinggal lah, iaitu Yasin. Buatlah hari pun tak apa tuan-tuan. Yasin sebelah pagi. Kemudian kalau malam tu surah Waqiah dan surah Al-Mulk sebelah malam. Buatlah kedua-duanya. Pagi tuan-tuan buat lepas subuh. Kemudian sebelum tidur. Sebelum tidur tu baca surah Waqiah, baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, dua tu. Kalau di Johor tuan-tuan, setiap kali selepas sembahyang Isyak je tuan-tuan di Johor, kebanyakan surau, kebanyakan masjid mereka melaksanakan bacaan surah Al-Mulk tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah, baca. Yang mana boleh baca Quran, baca. Yang tak pandai nak baca Quran sangat, pergi belajar. Pergi belajar, tuan-tuan. Belajar ni dia tak kira umur, tuan-tuan. Tak kira umur. Selagi mana tak mati, tuan-tuan belajarlah. Makin lama kita belajar, tuan-tuan, kita rasa kita ni makin tak apa nak cerdik, tuan-tuan. Makin kurang kecerdikan kita. Sama dengan saya pun, tuan-tuan. Sama dengan saya pun. Bila kita duduk belajar lagi, tuan-tuan. Ni saya pun masih ada juga lagi kelas-kelas saya, kelas secara online. Sekarang ni kelas online. Bila makin masuk kelas dan duduk belajar tu, alah, makin tak apa nak cerdik aku ni rupanya. Banyak lagi yang aku tak tahu. Sama juga tuan-tuan. Kita sama tuan-tuan. Makin lama kita belajar, makin banyak kita dapat. Yang pertama. Yang kedua, makin lama kita belajar tuan-tuan, rupanya kita ni makin kurang cerdik rupanya. Ingatkan dah cerdik dah. Ingatkan dah pandai dah. Tak tuan-tuan. Bila duduk dalam kelas, rupanya ada saja benda yang baru kita dapat. Itu untung tuan-tuan kalau kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Saya sendiri terlibat dengan majlis ilmu tuan-tuan. Mana saya tahu saya sampaikan. Mana saya tahu saya sendiri pun menuntut juga tuan-tuan. Menuntut. Belajar. Bayar tuan-tuan. Kadang-kadang sampai 1000 pun ada tuan-tuan. Kita bayar tuan-tuan untuk belajar. Belajar ni tuan-tuan. Allah Akbar. Buatlah pelaburan sedikit untuk belajar tuan-tuan. Belajar. Laburlah sedikit tuan-tuan. Labur. Ada rezeki insya-Allah, ada Allah bagi tuan-tuan. Laburlah
untuk ilmu tuan-tuan, tak rugi. Untuk ilmu tak rugi tuan-tuan. Campaklah tak mana pun kita akan hidup insya-Allah tuan-tuan. Buatlah lagu mana pun kita akan tetap dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang paling penting tuan-tuan. Ini baru campak sikit tuan-tuan. Dah ikut ajaran tu, ikut ajaran ni. Nak senang. Oh semayang pakai niat aja. Puasa pakai niat aja. Mudah tuan-tuan. Kalau makan pun pakai niat aja. Tak payah belanja dapur tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Ada. Satu ketika tuan-tuan. Ada satu ajaran ni tuan-tuan. Ada kawan kita kenal lah. Kawan kita kenal. Taklah rapat sangat tapi kita kenal. Dia bagi tahu, Ustaz, jom ikut ada kelas ni, ada kelas. Dia cerita ni bagus punya ni, dia tahu. Ni belajar Islam tahap tinggi lagi dia tahu. Belajar Islam tahap tinggi ya. Kita tahu sekarang ni tahap biasa-biasa dia tahu. Ni kita nak belajar dalam lagi dia tahu. Ni hak main kayangan ni tuan-tuan. Belajar Islam hak cara kayangan ni dia tahu. Bukan kayangan, dia tak sebut kayangan, dia kata tahap tinggi lagi lah. Macam mana saya terfikir, apa Islam tahap tinggi ni? Yang kita tahu ulama-ulama begini-beginilah, banyak baca, banyak baca, banyak belajar, makin lama makin cerdik, tuan-tuan. Makin lama makin bertambahlah ilmunya. Hak ni dia kata ilmu ni ilmu special dia kata. Tak boleh dapat ke mana-mana, tempat guru dia belajar ni yang mudah nak dapat dia kata. Hak ni Islam hak tahap tinggi ni dia kata. Saya pun bila lama dia cakap, tak apalah, jom saya kata pergi. Kemudian saya pun pergilah tuan-tuan, ikut dia pergi belajar tuan-tuan. Pergi belajar. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia pergi ni tadi satu kumpulan ajaran sesat tuan-tuan. Satu kumpulan ajaran sesat. Saya istilah sesat terus tuan-tuan, sesat terus. Sebabnya tuan-tuan, kumpulan ni tadi tuan-tuan, bila apa nama ni? Bila kita duduk dalam bukan duduk lah, mana kita pergi dengar apa ceritanya. Dia kata Islam ni tinggi, Islam ni tahap level atas lagi ni, level ahli sufi ni dia kata. Dia kata level ahli sufi tuan-tuan. Sebab dia tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, saya kenal sikit-sikit lah, tak kenal rapat. Tengok dia ni wah dia tuan-tuan, orang dia memanglah tuan-tuan, dari segi semayang pun semua ni, kalau kita tengok, kalau berjalan dengan dia, kalau kita berhenti semayang, dia tak semayang pun tuan-tuan. Dia tak semayang pun. Tapi dia kata dia pergi belajar Islam yang sufi, lebih sufi dia kata. Lebih sufi, lebih tinggi lagi lah. Hang belajar tu biasa-biasa ni, jom jumpa guru dia kata. Tak apalah, kita pun pergi tuan-tuan. Pergi saja meraihkan dia tuan-tuan. Apa cerita sebenarnya, saya nak tahu apa sebenarnya dia kata sufi sangat ni. Apa dia kata tinggi sangat ni. Saya cuma nak tahu dia tuan-tuan. Saya pun pergi tuan-tuan. Jumpa dia kata jom lah. Saya kata jom. Pergilah dengan dia tuan-tuan. Bila pergi-pergi tuan, bila duduk dalam tu tadi, rupanya baru kita faham. Rupanya dia cerita tu tadi, sebenarnya ajaran sesat kan. Sebenarnya ajaran sesat bagi saya tengok pun kita dah tahu tuan. Bila dia cerita begini, ajaran sesat bukan dia lah ni. Saya duduk dulu tuan. Duduk je, dengar je apa cerita tuan. Namun lepas pada tu tuan, nak balik. Bila nak balik ni tadi tuan, kawan saya tak mau balik lagi. Dia kata dia ada lagi benda dia nak buat. Hang balik dululah. Tapi minta tumpangkan guru dia. Minta tumpangkan syekh ni kata. Syekh ni, syekh dia tak panggil syekh, dia panggil kiai. Tumpangkan kiai ni, tumpangkan wak ni. Dia panggil kiai, tapi saya panggil wak tuan-tuan. Kita tolong tumpangkan kiai ni. Kebetulan hang jalan balik sama dah dengan dia. Hang tolong tumpangkan dia sekejap. Saya kata tak apa, jom lah. Saya kata, jom lah. Kemudian tuan-tuan, yang saya teringin sangat nak pergi jumpa ni dengan dia ni, pasal apa tuan? Sebab ada satu ketika, ada cerita sebenarnya, tak apa, saya habiskan cerita saya dulu. Nanti saya sambung balik cerita dia tadi. Kenapa saya nak pergi sangat tuan? Kemudian tuan, saya pun tumpangkanlah orang tua ni tadi tuan. Tumpangkan guru dia, yang mereka kata ni guru mereka tadi tuan, tumpangkan. Dan bawa lah sampai pertengahan jalan di traffic light tuan. Sembang gini. Dia pada mana ceritalah asalnya apa semua. Okeylah. Okay, kemudian tuan-tuan, dia ceritalah dalam tu ilmu dia gini dengan saya bersembang lah. Saya pun iyakan aja tuan-tuan, sampai di traffic light tuan-tuan. Sampai traffic light berhenti. Traffic light tu pula lama tuan-tuan, lama. 100 lebih dia punya masa dah, 100 lebih. Saya pun kata walk, saya pergi walk tuan-tuan. Walk dia macam terkejut lah bila panggil walk ni tuan-tuan. Walk macam kita panggil pakcik. Walk. Cuba walk keluar sekejap. Cuba keluar sekejap. Cuba tengok ada macam benda kat luar tu kata. Cuba keluar sekejap. Dia pun keluar tuan-tuan. Saya pun turunkan tingkat awal. Tutup. Cuba tutup. Balik pakai niat saya kata.
Balik pakai niat, saya kata. Sebab tadi awak bagi tahu kita sembahyang ni hanya pakai niat. Ini tahap yang orang tinggi. Orang bawah-bawah yang baru belajar ni mungkin tak faham. Tapi nak sembahyang pakai niat saja. Kalau kita dah faham, dah kenal Allah dengan rapat, sembahyang pakai niat saja. Puasa pakai niat saja. Jadi hari ni saya kata kat dia ni tuan, dalam keadaan tinggi suara tuan. Wak duduk situ kata, saya tinggalkan wak kat sini, wak balik pakai niat. Kata. Saya pun Rafiq hijau saya jalan. Tinggal lagu tu tuan-tuan. Saya tinggal tuan-tuan. Sekejap kawan saya telefon, bukan main lagi, maki hamun dalam marah dia. Saya kata apa? Betul lah. Hang guru hang dah power dah, saya kata. Hang kata guru hang power. Sembahyang pakai niat. Sembahyang pakai niat. Puasa pakai niat, saya kata. Apa salahnya balik rumah pakai niat lah. Tak perlu nak balik rumah naik kereta, saya kata. Pakai niat lah. Daripada sana, sahaja aku balik ke rumah, sampai rumah. Tutup sampai. Tak apalah, saya kata. Buat apa nak naik kereta? Orang kayangan ni dah. Orang kayangan, orang tinggi-tinggi ni tak payah buat. Pakai niat lah. Itu balik pakai niat sudah lah, saya kata. Punya marah lah dia, kan, putih kawan terus, kan, putih kawan terus. Lepas tu langsung dia tak bertemu dengan saya lagi. Tapi lepas tu dia kata ajaran tu tadi sesat, ajaran sesat. Wallahualam, dia pun dah terputus hubungan terus tentang. Sebab dia kata sebelum ni tuan-tuan, kami pernah berjumpa juga dengan dia, sembang-sembang lah. Sebab tengok dia macam agak terpesong dah tuan-tuan, sebenarnya kita dah nampak. Tapi dia tetap mempertahankan juga. Yang boleh kita tahu ni tuan-tuan, bila kita ada satu ketika kita majlis tuan-tuan, hari Jumaat tuan-tuan. Kebetulan hari Jumaat ni tadi tuan-tuan, kita pergi masjid tuan-tuan, Lepas tu bila kita balik pada masjid, kita tanya seorang tadi, ajak saya tadi tuan-tuan, kita tanya kat dia. Ini sebelum kejadian ni, sebelum saya ikut dia pergi tuan-tuan. Balik-balik pada Jumaat, tengok dia ada rumah. Tadi hang kata hang pergi lewat pada kami. Macam mana hang dah balik awal? Dia kata, oh, aku semayang kat Mekah, dia kata. Tuan-tuan, punca yang saya nak pergi tuan-tuan. Apa cerita dia ni tuan-tuan? Dia kata, oh, kami ajaran kita orang ni semayang Jumaat tempat lain tak sah, dia kata. Jadi guru kami kata, semayang Jumaat kena semayang di Mekah. Hanya boleh semayang di Mekah saja. Habis tu macam mana pergi? Aku masuk bilik, duduk tu tafakur, duduk atas tiga sejadah, aku semayang, kata. Itu semayangku semua berimamkan di Mekah, dia kata. Kami kalau Jumaat semua di Mekah, dia kata. Kebanyakan semayang waktu pun kadang-kadang banyaklah. Aku tak sangat lah, dia kata. Aku Jumaat lah, dia kata. Aku Jumaat lah. Jumaat ni memang aku pergi Mekah lah, dia kata. Tuan-tuan, pergi Mekah apa tuan-tuan? Dia duduk dalam bilik dia, tak tidur apa orang tak tahu tuan-tuan. Dia duduk dalam bilik dia tuan-tuan, masuk dalam bilik dia. Lepas tu orang balik Jumaat, dia keluar dari bilik dia. Dia kata dia pun semayang, tapi dia semayang di Mekah, tuan-tuan. Itu punca yang saya nak tahu macam mana dia ni, ajaran dia ni. Itu yang pergi. Kebetulan Allah nak tunjukkan betul-betul tuan-tuan. Kebetulan Allah nak tunjukkan betul-betul. Wak dia tu tadi tumpang saya tuan-tuan. Memang kena lah tuan-tuan lepas tu. Memang kena suruh-suruh tuan-tuan. Saya tinggal je dekat tu tuan-tuan. Ikut dia nak balik lagu mana tuan-tuan. Saya suruh pakai niat. Saya pun cakap kat dia juga, cakap kat kawan saya, bukan kat kawan saya yang telefon tadi. Saya kata, hang pun sepatutnya hang bukan boleh makan. Saya kata, sepatutnya bila hang belajar ilmu ni, hang bukan boleh makan dah tau. Makan ni untuk orang yang biasa-biasa. Hang ni orang kayangan ni, tak perlu makan lagu tu tuan-tuan. Tak perlu, saya kata, tak perlu makan lagu ni. Hang pakai niatnya. Bila sampai makanan, ambil bau. Buat macam Piramli tuan-tuan. Saya kata, buat macam Piramli ya. Ambil bau. Ataupun pakai niat aja. Sahaja aku makan kerana Allah Ta'ala. Makanlah tuan-tuan. Sedangkan tak makan pun. Ambil niat tuan-tuan. Semua nak main ringkah, saya kata. Semua nak pakai niat. Pergi semayang Jumaat di Mekah. Tahu semayang di mana untuk tetap semayang tuan-tuan. Bebel kat dia tuan-tuan. Putih hubungan terus. Dia pun tak pernah jumpa saya pun tak pernah jumpa dia lagi dah tuan-tuan. Wallahualam. Apa jadi pada dia, apa jadi. Tapi kalau dia punya ajaran tadi silakan sesat tuan-tuan. Saya pergi tuan-tuan, hak duduk dalam tu tuan-tuan, bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Orang high educated punya tuan-tuan. Yang duduk dalam grup tu orang high educated, orang yang tak ada masa nak semayang.
Orang tak ada masa nak sembahyang, yang gunakan sembahyang pakai niat. Depa ni tuan-tuan, hak ramainya. Golongan-golongan yang sibuk, dikatakan sibuk ni tuan, sehingga kan tak sempat nak sembahyang tadi. Semua sembahyang pakai niat saja tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Bukan calon-calon orang tuan-tuan yang duduk dalam tu. Saya dikenalkan diri, saya ni. Sebab kita ahli baru tuan-tuan, konon-konon ahli baru, diperkenalkanlah gini tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Kita kena hati-hati, peganglah kuat-kuat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan. Pegang kuat-kuat. Jangan tinggalkan tuan-tuan, jangan lari sedikit pun. Kerana itu jaminan syurga kita tuan-tuan. Jaminan syurga itu ialah agama Islam. Tidak ada agama lain, tidak ada ajaran lain. Ialah agama Islam tuan-tuan. Agama Islam yang tulen. Bukan agama Islam yang pesong sana, pesong sini, mudah sana, mudah sini, ringkas sana, ringkas sini. Tidak tuan-tuan. Kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan. Itu saja. Tapi mazhab-mazhab lain kita boleh gunakan, tak masalah. Itu dari segi mazhabnya. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan. Pegang itu tuan-tuan. Al-Hasan menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Tuhan kalian pernah berfirman, aku tidak akan menyatukan dalam diri seseorang hambaku dua rasa takut. Tidak juga menyatukan dalam dirinya dua rasa tenang. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberinya rasa tenang di akhirat. Barang siapa merasa tenang dariku di dunia, aku akan menjadikannya takut di akhirat kelak. Mana Allah dah berikan kepada kita ni tuan-tuan. Allah dah berikan kepada kita dalam dua keadaan. Barang siapa yang tenang di atas dunia, tenang, tak ada buat, tak ada fikir apa-apa, tenang je, Allah akan berikan dia kegusaran, kelam kabut di akhirat. Tetapi barang siapa yang gusar ataupun takut kepadaku di dunia, niscaya aku akan tenangkan dia di alam akhirat. Jadi kita sebagai hamba tuan-tuan, kena memang sentiasa takut tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sentiasa takut. Takut untuk apa? Takut untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Takut untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Yang lepas, kita perbetulkan. Apa yang dah berlaku yang lepas, tinggalkan. Jadi kita perbetulkan. Kita cuba perbaiki. Perbaiki tuan-tuan. Cuba perbaiki. Mudah-mudahan dengan kita perbaiki tersebut tuan-tuan, kita akan lebih rasa tenang. Kita akan lebih rasa, kadang-kadang bukan lagi tenang, kita akan lebih rasa lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak berjumpa dengan Allah, tak bawa apa-apa. Nak jumpa dengan Allah, tak bawa apa-apa amalan. Ini yang paling kita takut. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, untuk kuliahnya, untuk majlis ilmunya cukup dulu setakat itu tuan-tuan. Jom kita baca zikir sedikit ataupun wirid pagi sedikit, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua diberikan ketakutan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia ini, supaya kita tenang di alam sana, supaya kita tenang di alam akhirat, supaya kita seronok di alam akhirat. Biarlah kita takut dahulu, janganlah kita bersenang-senang dahulu, takut kemudian bimbang nanti tuan-tuan. Bimbang di alam sana, Allah akan azabkan kita. Itu yang paling kita takut sebenarnya. Jadi tuan-tuan, jom kita baca sedikit zikir. Jom kita baca sedikit isi pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرغته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا وأصبح ملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آهد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. Sadaqallahul azim. Dan insyaAllah tuan-tuan, kalau Allah panjangkan umur kita, malam nanti kita jumpa lagi. Dan seterusnya lah, malam nanti kita ada lagi insyaAllah pada jam 9 suku. Pada malam ni jam 9 suku lagi. Kita masih mula 9 suku. Terima kasih kepada tuan-tuan yang turut sama dengan saya pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita pada pagi ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.